ya, anak murid semua, kita dapat tunjuk, kita dapat lihat bagaimanakah geseran itu berlaku, dan bilakah geseran itu berlaku. Sebagai contoh yang saya katakan tadi, awak dapat lihat ini, saya ulang sekali lagi, apabila permukaan bertemu dengan permukaan, kemudian dia bergerak berlawanan arah, maka di situlah geseran akan berlaku. Saya tunjukkan sekali lagi, ya, dia akan berhenti. Betul tak? Kenapa boleh berhenti? Kerana geseran sedang berlaku. Yang mana geseran itu dia boleh memberhentikan sesuatu objek. Betul tak? Sebagai contoh tadi kereta yang kita lihat tadi di video tadi, kita dapat lihat kereta itu berhenti apabila di brake. Betul tak? Berasap-asap tayarnya. Betul tak? Kenapa? Apabila geseran berlaku, maka akan wujudlah habul. Itu yang kereta itu berasap, itu sampai dia berbunyi. Betul tak? Kenapa? Itu adalah sedang berlakunya daya geseran. Dan kita dapat lihat, yang mana daya geseran itu sendiri berfungsi. Bagaimana daya geseran itu sendiri berfungsi. Sebagai contoh, satu lagi untuk menjelaskan lagi tentang geseran. Cuba awak angkat tangan dua sekarang. Okey, kemudian tangan kiri letak di bawah begini, tangan atas, tangan kanan ini cantumkan. Temukan kedua-dua tapak tangan awak, tapak tangan kiri dan juga tapak tangan kanan. Kemudian awak gerakkan berlawanan arah. Cuba laju. Teruskan. Okey, berhenti. Apa yang awak rasa? Itu menunjukkan bahawa daya geseran ataupun geseran sedang berlaku. Dan awak dengar tak bunyi tadi? Itu adalah kesan geser. Tapi kalau contohnya, kalau dia terus tidak berlawanan arah, berlaku tak kepanasan? Dan berlaku tak apa nama bunyi? Ada bunyi? Tidak. Begitu juga tadi yang di video tadi. Awak dengar tak bunyi? Tadi dengar tak? Ya? Itu sebenarnya juga adalah kesan kepada geser. Faham anak-anak murid semua? Bagus, ya? Okey, seterusnya, kalau awak semua dah betul-betul faham dan jelas apakah yang dikatakan dengan daya geseran, kesan geseran, serta bagaimanakah cara-cara untuk mengurangkan geseran, sekarang saya nak tanya serba sedikit ataupun beberapa soalan berkaitan dengan geseran. Soalan pertama. Yang pertama sekali nak menunjukkan bahawa awak ni betul-betul faham ke tidak? Okey. Awak semua dah faham ni? Dah jelas tentang geseran? Okey, cuba saya nak tanya beberapa soalan yang berkaitan dengan geseran. Okey. Apakah yang akan berlaku sekiranya sebuah kereta tidak ada brake? Ya, awak bagus. Berlakunya mungkin boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Awak bawa 120 km sejam. Tiba-tiba kereta di depan awak sana membrake. Awak tak ada brake. Kereta awak melungsur, awak lepas minyak pun kereta tu melungsur je, betul tak? Jadi mungkinlah akan berlaku kemalangan. Betul tak? Kemudian, sebagai contoh satu lagi, ini adalah contoh apabila satu kenderaan yang disebutkan seperti oleh Fadil tadi, sebuah kenderaan yang tidak mempunyai brake dan depannya tidak ada objek. Kita tengok apa akan berlaku. Jelas ya? Kita ulang sekali lagi. Ya. Kereta ini memandu tadi 80 km sejam, sekarang 120 km sejam. Kalau Formula 1 tu sampai 340 km sejam. Macam mana laju ni? Tengok contoh. Nampak tak? Mana impak dia lebih kuat. Itulah, di sinilah menunjukkan bahawa pentingnya daya geser
Geseran. Dan bagaimana cara untuk kita mengurangkan daya geseran tadi? Kalau sebuah objek nak kena letak apa? Tayar. Kalau kereta kena meletakkan tayar. Tayar ataupun roda. Maka apabila sebuah kereta ataupun sebuah objek ataupun satu objek ataupun sebuah kenderaan ada tayar, maka dia tidak akan berlaku geseran dan dia akan dapat bergerak dengan lah. Jadi kesimpulannya di sini ialah geseran itu ada apa? Ada kebaikan dan ada Kejahatan, keburukan. Ada keburukan. Tetapi apabila kita pandai menggunakan kebaikan dan yang sebaliknya, maka sebenarnya dia adalah amat berfungsi dan amat diperlukan dalam kehidupan kita. Dan kedua-dua keadaan tadi sebenarnya adalah penting untuk diri kita. Betul tak? Betul atau tidak? Betul. Contohnya, awak nak menghidupkan api. Kalau zaman dulu, dia guna kayu. Kayu itu digosok, berlaku geseran, berlaku lahaba, datang lahaba, panas-panas, kemudian dia terbakar, maka adalah api. Betul tak? Jadi saya cakap tadi di sini ialah geseran ada kebaikan dan ada kontranya gitu. Faham semua anak-anak? Okey. Sekarang sebentar tadi kita dah belajar tentang sedikit definisi ataupun maksud ataupun apa nama yang dikatakan apakah itu geseran. Jadi dan saya pun dah tunjukkan video yang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini, dan awak pun secara keseluruhan yang telah pun faham apakah yang dikatakan geseran dan fungsi geseran serta kebaikan dan kontranya. Saya dapat lihat dengan jelas bahawa awak memang faham tentang topik pelajaran kita pada hari ini. Dan sekarang saya akan berikan awak beberapa kumpulan. Saya akan membagikan awak beberapa kumpulan. Okey, sekarang ni cantik ada 6 kumpulan sekarang yang ada di depan saya. Baik. Jadi setiap kumpulan kena buat satu tugasan, tugasan. Saya akan berikan tajuk, awak kena buat tugasan tersebut dalam kumpulan. Saya akan bagi dalam kumpulan. Tajuknya ialah cari kebaikan dan keburukan geseran. Kebaikan, 2 kebaikan geseran, 2 keburukan geseran kepada kita. Kebaikan dan keburukan geseran kepada kita. Jadi saya nak awak buat sekarang. Baik, saya akan serahkan kepada awak beberapa helai kertas Di sini saya ada kertas yang akan serahkan kepada awak. Jadi saya nak awak tolong buatkan 2 kebaikan geseran dan 2 keburukan geseran Baik, semua ada pensel? Bagus ada pensel semua. Okey. Jadi apa yang saya nak buat sekarang ialah awak kena buatkan, cari 2 kebaikan geseran dan 2 keburukan geseran. Saya berikan awak masa beberapa minit. Kemudian saya nak setiap kumpulan nanti membentangkan apakah dapatan-dapatan hasil daripada perbincangan awak mengenai kebaikan dan keburukan geseran. Faham anak-anak semua? Faham. Bagus. Baik. Sekarang kalau dah bersedia, awak boleh mulakan sekarang. Kalau tak faham, boleh panggil saya dan saya cuba bantu. Kalau awak tak faham, ada kemusykilan dan sebagainya. Saya nak awak berbincang Saya nak awak berbincang dengan rakan-rakan
berbincang dengan rakan-rakan awak. Apakah kebaikan dan keburukan geseran? Saya nak awak berbincang dengan rakan-rakan awak. Kerana di sinilah kita akan nampak kerjasama, kerjasama antara awak dan juga rakan-rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedas ya? Kita sekali lagi pada semua guru-guru telah menentukan guru bersama penggunaan dan kita sebentar lagi ada majlis perpisahan.